Hello, testing. Ada. Ada. Okey, semua dah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar semua? Sihat? Sihat, sir. Alright, so pagi petang ni kita sambung chapter 4 Right. Hari tu kita stop dekat Newton first law. Betul? Betul, sir. Newton first law dah masuk belum? Dah lah kan? Ke belum? Saya dah lupa dah. Hai. SP. Mana Telegram kita ni? Alright. Okay, hari tu sampai mana Ni dah betul. Sambung Newton law of motion. Betul? Sir. First law dah masuk belum? Belum Belum masuk. Hari tu sampai sini je lah Okay, sampai free body diagram lah kan? Okay. So, hari ni kita sambung Newton law of motion. So, Newton law of motion ada tiga Ada tiga. Newton first law, second law and third law. First law adalah inertia. Second law adalah F equal to ma. Third law adalah action and reaction force. Okay. So, hari ni kita cuba masuk first and second lah kalau sempat. Kalau nak masuk yang third, jadi banyak sangat. First and second. Okay, first law. First law Newton cakap an object at rest will remain at rest or continue to move with uniform velocity in a straight line unless it is acted upon by an external force. Okay? Faham tak? Bahasa mudahnya adalah dia kata objek tak akan berubah dia punya keadaan dia. Kalau dia tengah bergerak, dia tak akan berhenti. Kalau dia tengah berhenti, dia tak akan bergerak. Melainkan ada external force yang bertindak ke atas dia lah. Ada orang tarik dia ke, orang tolak dia ke, maka dia akan bergerak lah. Kalau tak ada external force, dia akan kekal dalam keadaan motion dia yang asal. Okay, so Newton first law ni selari dengan inertia lah. Okay, ingat lagi tak inertia sekolah menengah dulu? Ingat. So, inertia adalah tendency of an object to remain in its state of motion. Okay, dia tak nak berubah. So, kalau kita nak detailkan dia, basically dia forever at rest. Okay, dia nak kekal tak bergerak lah. Ataupun kita panggil dia static equilibrium. Okay, macam ni kita nak besarkan ni Ni kot.
Ambil kau. Okay, static equilibrium. Alright, ataupun kalau dia tengah bergerak, dia forever moving with constant velocity. We call it dynamic equilibrium. Okay, keseimbangan dinamik. Newton's first law declare that a force is not needed to keep an object in motion. Okay, maksudnya kalau objek tu tengah bergerak, kita tak perlukan another force untuk pastikan dia terus bergerak. Secara teorinya dia tak perlukan external force, dia akan kekal bergerak. Okay. Okay, so the first law give the idea of inertia. So key point untuk first law adalah total net force akan sama dengan zero. Okay, net force sama dengan zero. Apa maksud net force sama dengan zero? Maksudnya tenaga daya bersih akan sama dengan kosong. Daya bersih maksudnya kiri tolak kanan mesti dapat kosong. Ataupun atas tolak bawah mesti dapat kosong. So tu maksudnya net force sama dengan kosong. Contoh aplikasi inertia yang ni lah. Okay, kita letak duit shilling atas kertas, lepas tu kita tarik duit shilling tu, tak akan tertarik sekali dengan kertas. Duit shilling akan jatuh ke bawah. Okay, walaupun kertas gerak ke tepi, tapi duit shilling tetap tak gerak ke tepi. Sebab duit shilling tu dia punya state of motion dia adalah at rest. Okay, bila kita tarik kertas tu je yang kena external force. Okay, kita yang bagi external force tu only for the paper. Okay, kita hanya tarik kertas, kita tak tarik shilling. That's why shilling tak gerak. Okay. Inertia is tendency of an object to resist any changes in its state of rest or motion. Depend on mass. Okay, inertia depend pada mass. The bigger the mass, the bigger the inertia lah. Okay, ada kiraan tak? Tak ada. Untuk inertia kita tak ada kiraan. Kita just tahu kalau mass dia besar, inertianya besar. Apa maksud inertia besar? Apa? Tak dengar? Dia teori je kan? Yes, dia teori sahaja. Apa maksud inertia besar? Inertia besar maksudnya kalau dia tak bergerak, kalau dia tak bergerak, dia susah nak digerakkan. Kalau dia kalau dia tengah bergerak, kita susah nak hentikan dia. Itu konsep inertia yang besar lah. Okay, kalau inertia kecil maksudnya dia kalau dia tak gerak, kita senang nak gerakkan dia. Kalau dia besar, kita senang nak terbalik dah, ayat aku pening dah. Kalau inertia dia kecil, dia tak bergerak, kita senang nak gerakkan. Kalau dia bergerak, kita senang nak hentikan. Okay, so dia directly proportional dengan mass lah. Okay, so keyword dia adalah total net sama dengan kosong. Total net force sama dengan kosong. So net force tu boleh ada paksi X, boleh ada paksi Y, boleh ada paksi Z. Semua paksi akan jadi kosong. Okay, macam mana kita nak tahu objek tu dalam keadaan equilibrium? Ada 3 perkataan dia boleh pakai. Satu, dia cakap objek tu at rest, stationary ataupun static. So kita tahu dia kosong. Ataupun dia cakap dia gerak, move, tapi constant velocity. Okay, pun sama juga. Walaupun dia move, tetap net force dia tetap sama dengan kosong. Okay. So forces kita boleh bagi kepada 2, balance dan juga unbalance. Kalau balance, maksudnya kiri kanan sama banyak lah. Atas bawah sama banyak. Okay, hasil dia apa? Hasilnya objek itu tak bergerak. Ataupun dia mungkin bergerak, tapi bergerak dengan constant velocity. Dia masih dikira balance, masih dikira equilibrium. Kalau objek itu unbalance, maksudnya kiri tak sama dengan kanan. Okay, yang tarik ke kanan 5, tarik ke kiri 10 contohnya. So dia akan lebih ekstra ke kiri sebanyak 4 lah. So net force akan jadi 4, dia tak jadi kosong. So tu adalah unbalance. Kalau balance, first law ni dia balance. Dia mesti sama dengan kosong.
Okey ke semua? Okay, sir. Okay, kita tengok example aplikasi dia. A load of 250 kg is hung by a crane's cable. The load is pulled by a horizontal force such that the cable makes a 30-degree angle to the vertical plane. If the load is in equilibrium. Nampak tak? Keyword dia equilibrium. So, bila kita nampak perkataan equilibrium, kita tahu case ni total force dia mesti kosong. Okay? Soalan dia calculate magnitude of the tension. Yang kedua, magnitude of the horizontal force. Dia dah bagi dah mass dia 250 kilo. Dia tarik ke kanan sikit, sudut dia jadi 30 darjah. Okay. So, apa cara-cara ataupun step untuk kita jawab soalan ni? Langkah pertama, kita mesti apa? Lukis. Resolve. Sabar dulu, jangan resolve lagi. Langkah pertama, lukis free body diagram. Okay, kita lukis free body diagram dulu. So, apa free body diagram? Dekat objek ni, ada berapa force? Force apa yang ada pada dia? Tension. Tension. Tension dekat mana? Kat sini okay, lagi dia ada apa lagi? Weight. Weight ke bawah. Lagi dia ada? Force. External force ke kanan. Okay? Okay. Ada lagi tak force lain? Tiada. Okay. So, kita dah ada 3 force. Kita dah lukis free body diagram. Lepas tu kita buat apa? Okay. Tolong. Saya tak pernah ajar lagi saya pun dah lupa dah. So lah ada free body diagram, kita buat table. Okay, macam tu lah rupa tablenya. Tablenya kita kena buat X dan Y. Keluarkan. Ada X dan Y. Okay. So tadi kita dah lukis. Kat sini dia tak lukis So saya kena you kena bayangkan you dah lukis. Okay. So, kita ada 3 force. Yang pertama adalah weight, yang kedua adalah external force, yang ketiga adalah tension. So, tengok weight. Weight, dia betul-betul ke bawah kan? So, kalau betul-betul ke bawah, kita akan dapat negatif lah. Negatif mg. So, dia hanya ada y komponen. Dia tidak ada x komponen. Faham kan nak main bawah tu? Okay, so x komponen dia akan jadi kosong. Y komponen dia akan jadi negatif mg lah. M dia 250, G 9.81. Yang kedua, external force. External force tu betul-betul ke kanan. Kan? So, dia hanya ada X komponen. F. Y komponennya akan jadi kosong. Sebab dia tak ada sudut. Betul? Dia hanya duduk dekat pasi X sahaja. So, X dia F, Y dia kosong. Yang ketiga tension. Tension tadi kita lukis dia ke sana. Kan? Ke sana sudut dia berapa degree? Berapa sudut dia? 30. Tapi kalau kita nak lukis free body diagram dekat sini, sudut dia tak akan jadi 30. Sudut dia akan jadi berapa? 60. Okay. So siapa yang tak nampak, mari saya tolong lukis. Keting. Ayah buat apa tu? Tak ada kakak. Ayah work. Isu duduk situ kejap. Yang kacau ayah. Ayah nak work kejap. Boleh? Tak kacau lah. Okey ayah. Tak kacau duduk situ Saya. Saya pergi mana? Okay, so kalau kita lukis balik lukisan tadi tu, free body diagram ni macam mana? F ke tepi, weight ke bawah, tension dia ke macam tu So sudut kat sini 30 darjah. Kita tak nak lukis 30 darjah tu. Sudut kita mesti lukis dengan paksi X. Kan? So sudut kita nak kat sini 60 darjah sudut dia. Okay. So bila kita buka, kita akan dapat ini, ini tension kan?
Ni tension. So ni akan jadi T X ke kiri, Ty ke atas. Okay, so TX akan sama dengan apa? Ke kiri sama dengan negatif T cos 60. Kalau naik atas, TY akan jadi apa? Positif Positif T sin 60. Okay, so kita dah ada T lah. Alright, so bila kita dah ada T, kita dapat macam ni lah question dia. So tadi dia cakap benda tu equilibrium. Bila dia equilibrium, total dia mesti sama dengan kosong. Total X kosong, total Y pun kosong. Okay, so total X kat sini. Total X akan jadi kosong tambah F tolak T cos 60 sama dengan kosong. Okay, ataupun dia akan jadi F minus T cos 60 equal to 0 lah, macam ni lah. Okay, satu equation. Total FY pun mesti sama dengan kosong juga. So total FY akan jadi T sin 60 minus 2453 equal to 0. Okay, so T hanya satu je unknown kat sini. So kita dapat cari T sama dengan 2823. Dah dapat T, masukkan dalam equation yang pertama, dapat cari F. Abang, ayah work yang kacau. So dapatlah F dia, dapatlah T dia. Alright. Second method tak nak ajar. First method je saya ajar. Boleh faham tak? Boleh, sir. Okay, so step dia saya ulang balik. Langkah pertama, lukis free body diagram. Langkah kedua, buat table. Langkah ketiga, tentukan total dia sama dengan kosong ataupun tak. Lepas tu buat equation lah. X dengan X, Y dengan Y. Alright. Kita sambung. Nak tengok contoh ni ke? Nak tengok contoh lain? Which one? You nak tengok Mamat tarik slide ni ke? You nak tengok whiteboard ni? Satu lagi contoh. Oh, kalau dulu tak boleh, sir? Nah, masa tak cukup. Oh. Yang slide lah. Masa tu. Okay. So kawan you pilih yang pakcik tarik salji ni. Okay. Kita tengok contoh ni okey ke tak. Alright. So dia kata a man pull a sled of mass 75 kg along a horizontal surface at constant velocity. Yusof, ayah nak buat kerja. Jangan main dekat phone. Pergi main sana. Mana? Mana ramai kana? Okay, so coefficient of kinetic friction between the sled and the snow is 0.1. Angle adalah 42 degree. What is the magnitude of the force tension on the sled from the man? Maka tadi. Beraja mana? Okay, so sama juga step dia. Langkah pertama, lukis free body diagram. Ada berapa force dekat sled ni? Apa? Simpan kah? Mana kah? Ya. Mana kah? Mana kah? Dah. Ada berapa force? Force apa? Sebut je lah terus lah. Force apa ada dekat sled ni? External sebab dia tarik. Mana external? Yang ditarik. Objek kita apa sekarang? Oh, objek kita dia punya benda. Sled tu objek. Sled tu. Okay. So, force apa yang attach direct dengan sled tu? Weight. Weight ke bawah, betul. Tadi mana? Tension dia ke sana. Lagi? Geseran. Friction ke mana?
Ke belakang. Ke belakang. sana, Ke sana. Ke sana tu ke mana? ke kiri. Ke kiri. Kiri kanan pun tak tahu. Okay, lagi? Itu je lah. Force. Tu je. Yang kat atas. Normal force. Normal force. Ada surface mesti ada normal force. Lagi? Itu je. Itu je kot. Serius lah. Tu je. External force. Ya, external force. External force. Tak ada. External force tarik tali tu. Tali tu yang sentuh slab. So yang dikira dekat sini hanyalah tali tu Tension sahaja. lah, External tak ada. Tension tu lah external force tu. Okay, so kita dah lukis 4 forces. Tak apa, kita bincang dulu. Okay, tengok balik soalan ni. Soalan ni dia cakap apa keyword dia? Ada tak keyword dia? Constant velocity. Yes, constant velocity. Bila kita nampak perkataan constant velocity, jadi apa? Acceleration kosong. Total dia mesti kosong. Total force X, total force Y mesti dapat kosong. Okay. The coefficient of kinetic friction adalah 0.1. Ni apa benda? Coefficient of friction ni friction ke bukan? Friction. Kalau friction dia tak sebut coefficient, dia akan sebut friction lah. The frictional force is berapa-berapa. Dia tak ni sebut coefficient of friction ni adalah Ratio. mu constant, frictional constant. Mu. Okay, so bukan frictional force. So nak cari frictional force sama dengan mu darab dengan aku rasa dah ajar. Dah ke belum? Apa formula frictional force? Budak ni kan tumbuk kan. Tumbuk kan. Apa dia? Mana dah frictional force? Kan aku tak ajar lagi. Takkanlah. Mu darab M ke? Mu darab N. Allah, mana? Aku dah ajar belum? Ke aku tak ajar lagi? Cepat, salahkan apa? Kita orang lupa saya. Oh, korang lupa salahkan diri sendiri, okey? Betul. Saya dah ajar kan? Tapi masalah ni mana notanya? Aku pun tak jumpa. Hilang pula. Mana nota? Page 20 je. Page 20. Tu frictional force sama dengan mu darab dengan N. N tu adalah normal. Okay. So, back to the question. Mana question tadi? Select berkualiti. Mana select? Alright. So, macam ni lah rupanya. So, bila kita lukis free body diagram, macam ni lah rupa free body diagram tu. Okay. So, ada tension ke sana. Sudut dia 42 degree. Ada weight. Ada friction ke belakang. Ada normal ke atas. Right? Ada 4 forces. Lepas tu buat apa? Resolve. So buat apa? Buat jadual. Okay. Wah, aku baru tahu boleh buat jadual kat sini. Tapi susah nak conteng. Okay. So saya lukis dekat ni lah. Alright. Okay, so kita lukis balik lagi sekali dia punya lukisan dia. Okay, free body diagram dia macam ni rupanya. Abang. Don't touch the phone. Okay, so kita ada tension ke atas sikit. Dan kita ada normal. Normal, tension, weight, friction, sudut 42 degree. Okay. Lepas tu kita buat table. Table. Oh my god. Buat apa dah?
X, ini Y. Ada 4 forces, kena ada 5 column lah. 5 row. Okay, so kita ada normal, weight, tension dengan frictional force. Okay, so yang pertama, normal. X dia berapa? Kosong. X dia kosong. Y dia N. positif N. Alright. Weight. X dia. Pun nak tulis weight kat sini. Kosong. Y dia. Negatif W. Negatif W. Siapa sebut? Negatif W tu apa? Negatif mg lah. Negatif mg. Okay, lagi. Orang lain okey tak ni? Kenapa negatif? Kenapa positif? Kenapa Y ada X kosong? Sebab dia tegak lah sebab dia lurus tegak ke atas ke bawah. So dia tak ada komponen X, dia ada Y sahaja. Okay, lepas tu tension. X, tension apa? X positif. Dia akan jadi ke kanan ke kanan. TX ke atas TY. So ke kanan positif lah. Positif T Cos 42. cos 42. Y dia ke atas positif T Sin. sin ke sin. Sin. Sin ke sin. Mana bola ni? Okey, lagi friction. Satu. X ke Y kosong. Y kosong. Y kosong. Y kosong. F dia Negatif F. negatif F sama dengan mu N. Alright. So yang last kali adalah total. Tadi dia sebut dah constant velocity, maksudnya total X akan dapat kosong, total Y pun akan dapat kosong. Alright. So siap step kedua. Step ketiga adalah step ketiga. Campur semua. Campur semua, buat equation buat equation. Okay, so kita buat equation daripada yang kita dah buat kat table lah. So equation yang pertama adalah komponen X, tambah je semua. So tambah semua dapat apa? Yang tinggal adalah T cos 42 tolak mu N sama dengan tak nak kosong. Betul? Betul. So ni satu equation. Okay, equation yang kedua, tak cukup ruang kat sini. Equation yang kedua apa? N tolak mg tambah T sin 42 sama dengan tak keluar. Kosong. Okay, so ni adalah equation yang kedua. Boleh Siapa pula tu duk tekan rumah? Sekejap Siapa datang dah? Sorry, ada delivery. McD delivery. Okay. So sekarang kita ada dua equation. Ada berapa unknown? Hello. 3 kan?
3? Serius lah 3. 2. Kalau ada 3 unknown, kita perlukan 3 equation. Kalau tak boleh solve. Ada 2 je unknown. Kita hanya ada N dengan T. Yang ni pun T dengan N. So ada 2 unknown. So ada 2 equation. Bolehlah solve. Macam mana nak solve? Saya perlu tunjuk juga ke macam mana? Ke boleh fikir sendiri? Saya tunjuk pun boleh. Saya tunjuk pun boleh. Apakah maksudnya tu? Saya tunjuk pun boleh. Saya tunjuk solution je lah. Apa payah. Kat sini kan ada. Sekejap. Macam mana nak delete Mamat ni? Sudah. Delete. Tak hilang pula dia. Clear. Clear saja. So, ini yang kita buat tadi tu. So, kita ada 2 equation ni satu. Komponen Y. Ni komponen X. So, komponen X sama dengan T cos theta sama dengan mu N. Komponen Y, Mamat ni. So, kita dapatkan N. N tu, kita subkan dalam equation yang pertama. Equation pertama, T cos theta sama dengan mu N kan. So, N ni masuk sini. Okay. Lepas tu buka lah. Buka ada T. So, T letak satu side. Yang lain numbers letak satu side. Lepas tu dapatlah T sama dengan 90.84 Newton. Best tak saya solve? Senang bukan? Okay. Senang je ni. Nak ganti nilai je. Mu 0.1. M 175. G 981. Sin 42. Tekanlah kalkulator. Sin 42 dapat 0.0669 T. Ni cos 42 dapat 0.743 T. Okay. Okay ke tak okay? Hello. You guys okay tak okay? Okay, sir. Okay. So teorinya macam tu lah. So ada banyak soalan you boleh try. You boleh try example sebelum soalan slide tadi tu. Lepas tu boleh try example lori ni. Ni semua example yang best lah. Example yang mencabar, dan kalau you boleh faham example tu, insyaAllah you boleh jawab soalan past year. Tak ada masalah. Soalan BSPM. Okay. Takat saja dulu Newton first law. Ada soalan tak Newton first law? Tak ada, sir. Tak ada. Okay. So saya ulang balik. Keyword untuk Newton first law adalah dia ada perkataan equilibrium. Dia ada perkataan at rest, stationary, ataupun dia ada perkataan constant velocity. So, kesemua perkataan tu merujuk kepada equilibrium. Bermaksud total force mesti sama dengan kosong. Okay, kita continue Newton second law. Newton second law cakap, sakit tekak ngajar. The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the net force acting on it. Okay. Bahasa mudahnya adalah total force directly proportional dengan rate of change of momentum. dP over dt. P tu momentum kan? dt tu maksudnya rate. Kadar perubahan momentum. Okay. Penting ke benarlah ni? Secara teorinya you kena tahu macam ni lah. Secara praktikal ni yang penting. Yang you penting adalah F equal to MA. Ni second law. Total force sama dengan MA. Kalau first law, total force kosong. Second law, total force sama dengan MA. Okay, sedapnya abang makan fries. Dia makan kat dapur. Alright, so force to force lah. M tu adalah mass, A adalah acceleration. So, bila dia ada acceleration, maksudnya objek tu dia bukan constant velocity lah. Nampak tak? So, soalan yang guna Newton second law, dia akan ada keyword, dia ada acceleration. Okay, the force is unbalanced. Tak sama. Kiri 10, kanan 5. So, akan ada lebihan 5
Newton. So dia maksudnya dia tak balance, dia ada acceleration. Alright. So apa ni? Inilah benda yang saya cakap tadi tu. So apa yang dimaksudkan dengan 1 Newton? 1 Newton is defined as the amount of net force that give an acceleration of 1 meter per second squared to a body with a mass of 1 kilogram. Okay, soalan ni penting. Benda ni macam ni penting untuk UPS sebab UPS masuk C1, C2. C1, C2 tu soalan yang berkaitan dengan definition, konsep lah. Kutip balik semua. Okay, so benda macam ni you gonna take note lah untuk UPS minggu depan. So ini saya cakap tadi, maksudnya acceleration ni bukan kosong lah, dia ada value. Alright, terus masuk contoh. A force 15 Newton is applied at an angle of 30 degree to the horizontal on a 0.75 kilogram block at rest on a frictionless surface as shown in figure. Okay, ada force tolak kotak ni ke kanan lah, so kotak tu akan gerak ke kanan macam ni lah. Soalan dia adalah what is the magnitude of the resulting acceleration of the block, and yang kedua what is the magnitude of the normal force. Cari A, cari N. Okay, so step dia tetap sama macam yang pertama saya ajar dulu. Apa step dia? Lukis. Free body diagram. Okay, force apa ada dekat objek ini? Normal lagi? Weight. Apa tu? Lepas normal, weight, lepas tu tak normal lah. Apa dia? External force. External force ke mana? Kiri. Tengok anak panah dia tu kat mana? Oh, kanan. Kanan mana? Kanan bawah. Okay, free body diagram kita sentiasa lukis force tu keluar daripada objek. Right, so kita lukis mula. Best juga guna drawing pad ni kan. Orang pakai tak drawing pad? Saya pakai drawing pad dan ngajar dekat handphone. Tak ada laptop pun. Okay, so rupanya macam ni lah. Free body diagram dia rupanya begini. Okay, besar-besar. Okay, so ada weight, semua orang pandai weight. Normal pun semua orang pandai. Lepas tu force dia ke mana? Tadi force dia masuk macam tu kan? Kita tak boleh masuk. Bawah. Dia mesti macam tu. Sudut macam mana pula? Berapa sudut dia? Tadi sudut dia berapa? Tadi gambar dia macam ni. Tadi 30. 30 darjah kat sini kan? Sekarang sudut kat sini berapa? Panjang. Makan fries. Berapa sudut dia sekarang? 60. 30 jugalah. Okay, sebab dia X kan. Kalau kita sambung macam ni. Sudut dekat sini kan sama ni. Ingat lagi tak? Matematik form 3. Okay, so macam ni lah free body diagram dia. Ada friction tak? Tak ada. Tak ada, dia cakap frictionless. Okay, so settle lah free body diagram. Step yang kedua buat apa? Table. Masalah nak lukis lurus je tak pandai ni masalahnya. Apa app lagi yang best selain pada Jamboard? Yang boleh lukis dengan lancar, ada table terus. Tahu tak? Tak tahu rasa. Korang ni apa yang tahu? Macam anime je tahu. OneNote kot. OneNote Android ada boleh Sebab ada pembaris dalam OneNote. Oh ya ke? Boleh lah, nanti saya try. Alright, so X ada, Y ada, force yang ada normal, weight dengan
external force. Alamak, ni susah nanti kecil. Okay. Yang keempat, total force. Alright, so normal. X berapa? Kosong. Kosong. Wah, kosong dengan zero. Okay, Y? Positive N. Positive normal. Weight? Negatif. Zero. Ha? Zero. Zero. Kosong. F-nya, Y-nya? Negative. Negative MC. Negative M. MG. G. Force. Kita kena resolve. Okay, Fx ke mana? Kanan. Ke kanan. Fy-nya ke? Bawah. Bawah. Ke bawah. So Fx kita akan jadi ke kanan, positif. F cos 30. Lepas tu Fy ke bawah jadi apa? Negative F. Negatif F Sin sin 30. Okay, settle lah. Okay, seterusnya total. Total dia tak akan sama dengan kosong lah. Okay, kalau dia equilibrium baru total dia kosong. Sekarang total force dia sama dengan MA. So we need to clarify. Sebenarnya dekat gambar ni arah A tu arah mana? Tadi objek tu kat sini kan? Objek tu gerak ke mana? Mestilah objek tu gerak ke kanan tu tak? So A tu ke sana. So itu okey kat sini tak siap. A tu ke kanan, senang. Okey, kenapa penting? Pentingnya adalah force yang sama arah dengan A akan jadi positif. Force yang lawan arah dengan A akan jadi negatif. Okey, saya ulang lagi sekali. Force yang sama arah dengan acceleration akan jadi positif. Yang tak sama arah dengan acceleration akan jadi negatif. Orang makan kat dapur, okey? Ayah nak buat kerja ni. Okey, so kat sini yang sama arah dengan A adalah F X. Betul? So Fx kita positif, okey dah betul lah. So MA tu akan ada dekat total Fx sahaja. Sebab objek itu gerak ke kanan. Okey. Total Fy akan jadi kosong sebab dia tak gerak macam tu. Dia gerak macam tu. Boleh faham? Boleh. Faham. Okey. Dah settle. Step yang seterusnya adalah Tambah. buat equation. Nah. Buat equation. Okey, buat equation. Equation yang pertama adalah apa? F cos 30 Equals to MA. MA ya. Tu je lah yang ada kan. Equation yang kedua, normal minus mg minus f sin 30 sama dengan kosong. Okay. So apa yang kita ada? Force ada tak? Dia bagi tak force? Tak. Ya ke? Tengok balik soalan. Force 15 Newton. Siapa cakap tak tadi tu? Tak check soalannya. Siapa yang confident sangat tadi tu? Okay, force dia bagi. Okay, ni equation yang kita dapat tadi Fx sama dengan MA. So F ada, theta ada, M ada. Dapatlah cari A dia. 17.3. Dapat A, automatik lah boleh dapat yang second ni. Sorry, dapat, dapatlah cari normal. Normal sama dengan F sin theta plus mg kan. Bawa pergi sebelah sana kan. So F ada, M ada. Dapatlah normal. Normal ada, A pun ada. Settle. Faham tak faham? Faham. Faham, sir. Senang kan? Senang kan? Okay. Sakit tekak weh. Kita rehat. Nak rehat sekarang ke?
Rehat kejap lah, sakit tekak, saya kena minum air kejap. Kita rehat 5 minit boleh? Okey. Boleh. 5 minit Oh pedih kat tekak. Abang pergi simpan ni abang. Satu boleh tak? Betul. Tudung mana? Tudung ni. Itu boleh. Nanti berbuang. Okey, pergi simpan. Baik. Saya nak habis work abang. Abang pergi dapur, Temang agak kilah masak. Kilah masak apa? Oi. Kena masak oi. Ya ke? Kena masak oi. Okey, boleh kita sambung. Walaupun belum 5 minit. Okey, kita sambung Alright, ni contoh yang kedua. Contoh yang kedua. 2 blocks, mass M1 2 kilo, M2 5 kilo. Tapi dekat lukisan ni gambar dia tu macam terbalik kan. Patutnya M1 ni kecil sikit, M2 besar sikit. Sebab dia 2 kilo dengan 5 kilo. Okay. Connected by a string that passes over a frictionless pulley as shown in figure below. Coefficient of friction between the table and M1 is 0.03. Okay, so coefficient perkataan ni betul-betul. Coefficient of friction 0.03 ni apa? Mu. Okay, mu bukan F. Kadang-kadang you baca laju sangat, you tak perasan dia sebut coefficient, you ambil terus ni friction. Salah lah. Ni baru mu, bukan frictional force. Soalan dia adalah cari acceleration of the system. So, bila ada dua objek, kita perlu ada dua free body diagram. Okay, so free body diagram yang pertama, M1. Force apa ada pada dia? Normal. Weight. Friction ke mana? Kiri. Lagi? Tension ke? Kanan. Lagi? Itu je. Itu je? Are you sure? Sure or not sure? Nak kena tambah acceleration juga ke? Belum lagi, jangan tambah lagi, sabar dulu. Force dulu. Acceleration ni bukan force Acceleration dia bukan force. Okay, lagi untuk M2. Force apa yang ada? Abang minum kat sana, abang tumpah nanti. Minum kat sana, minum kat dapur. Aduh, penatnya cakap dengan anak turuna ni. Abang handsome comel-comel, minum kat dapur boleh tak abang? Boleh ke? Tumpah air pegang elok tumpah. Penat. M2. Force apa yang ada dekat M2? Tension. Weight ke bawah, tension ke? Atas. Alright. So itulah free body diagram kita. So kalau ada dua free body diagram, by default kita kena ada dua table lah. So ni dia tak buat table lah sebab dia dah pandai.
Tapi korang dah pandai ke belum? Belum. Belum? Aduh, janganlah cakap belum, cakaplah dah. Okey, kita tengok Mari kita lukis bersama-sama. Mari lukis bersama Cikgu Saiful. So ni meja. Gelak. Okey, ni M1. Tarik. Okey, ada puli. Ni M2. Okey, so kita lukis free body diagram tadi. Objek yang pertama. Dia punya free body diagram ni kita ada normal. Kita ada weight 1. Okay, kena clarify lah sebab math dia tak sama kan. Lepas tu ada tension. Lepas tu ada friction. T kena clarify tak? T1 ke T2? Saya. Perlu ke tak? Tak. Tak, sebab Sama. sama je, betul. Satu tali, satu tension sahaja. Okay, objek yang kedua, kita ada weight 2 dan kita ada tension. Okay, settle free body diagram. Langkah kedua, kena buat table. So, table ada dua So, ni table. Ni table yang pertama lah. Ada 4 force. Apa abang? Nak funny lah abang. Nothing funny. Nothing funny. Okay. So kita ada normal. Kita ada friction. Kita ada tension. Kita ada weight 1. Lepas tu kita ada total F. Alright. So let's isi. So normal, X ada tak? Tak ada. Kosong. Y-nya berapa? Oh, lupa sebelum tu. Kita kena tentukan arah A-nya ke mana. A-nya ke mana? Kanan. Okay, so kalau A-nya ke kanan, T akan jadi positif. F akan jadi negatif. Tak boleh tulis negatif pula. Okay, sebab T yang sama arah dengan A. Tu je nak clarify. Okay, back. Normal, X kosong, Y berapa? Positive N. Positive N. Friction. Negative F. Negatif mu N. UN. Sebab dia bagi mu Okay. Y dia? Kosong. Tension. Positif. Habiskanlah positif apa? Positif T. Positif T. Takut sangat nak sebut. Sebut je. Salah pun tak apa. Bukan saya tahu pun siapa sebut. Kalau tahu pun tak apa. Tak kenal pun. Okay. Y dia? 0. Weight 1. Negatif mg. Negatif mg. Kosong kot. Ni adalah common mistake kita bila you buat, bila you dah pening-pening mula lah. Okay, negatif mg dekat part CY M1g kena clarify M1g. Allah. Anak saya baca Quran sekejap. Allah. Ya Allah. Allah. Sebut sikit. Allah bukan Allah. Alright. So, total F. Mana satu ada MA, mana satu kosong. Sekejap guys. Anak aku nak berak pula. Anak aku nak berak. Korang sambung dulu table. Allahu Akbar. Allah. Ya. Apa? Ini kemudian ni. Jadi kita nanti. Abang betul.
Okey, saya kembali. Anak saya telah diambil alih oleh orang lain. Penatnya. Okey, MA duduk mana satu? FX ke FY? FX. X. FX. FY akan jadi 0. 0. kosong. Okey, betul lah. Baguslah, semua dah faham lah tu. So, buatlah equation. Apa equation yang pertama? Negative mu n. Tension tolak mu n. Kita ambil lah Mu positif n. tak kat depan kan. Senang sikit, nampak comel sikit kan. Sama dengan M1A. M1A ni 1. M1A. Okay, jangan letak M saja. Nanti bila campur-campur equation pening. Tersalah M nanti habis salah. Alright, yang kedua. Apa dia? N N tolak mg. tolak mg sama dengan kosong. Mg bawa pergi belah sana jadi positif. So N sama dengan M1G. Nampak tak? So bila you buat banyak kali table ni, you dah tak payah buat table lah. You boleh nampak equation terus. Okay, so table ni tak wajib buat. Ini untuk memudahkan you je untuk awal-awal. Bila you dah cekap, you skip je. Alright. So dah dapat 2 equation. 1, 2. Okay, Mamat ni pula. Mamat ni dia hanya ada komponen Y je. Nak buat table ke tak payah? Ya. Payah tak apa. Okay. Kena clarify dulu. A nya ke mana? Bawah. Ini bawah. Ke bawah. So bila ke bawah, siapa positif? Wait. Weight tu positif, tension akan jadi negatif walaupun dia ke atas. Okay? A itu menentukan siapa positif. So equation dia akan jadi apa? Weight 2 minus tension sama dengan M2A. Boleh? Boleh. Boleh Okay, ni adalah equation yang ketiga. Lepas tu dia nak minta apa pun semua boleh dapat. Alright? So N sama dengan M1G. M ada, G ada. So dapat N. Settle. Dapat N masuk dalam ni, dapat tension. Yes, ya ke? Sekejap. Soalan minta apa tak? Soalan minta kita cari. Jangan hilang. Dia hilang. Kenapa dia asyik hilang? Okay, soalan dia minta cari acceleration. Nak cari A nak cari A. So back to our equation, dia nak cari A So kita ada N. Ada N masukkan dalam ni, kita tak dapat lagi sebab kita ada tension dengan A, ada 2 unknown. So kita kena cari A dulu. Kena selesaikan 2 ni. So Mamat ni kalau kita selesaikan, kita akan dapat T sama dengan M2A. Salah. Ini kalau kita rearrange, kita akan dapat T equal to W2 minus M2A. Betul tak? Hello? Betul sir. Itu sir. Tak payahlah. Tengok tulisan saya buruk kan. Tengok yang ni lah senang. Equation yang kita dah dapat So equation yang kita dapat tadi tu, kita selesaikanlah. T minus friction equal to M1A. Dapat normal. Masukkan, kita dapat T equal to 2A plus 0.5886. Equation yang kedua, kita dapat T equal to 49.05 minus 5A. So dia letak dua-dua ni sebelah menyebelah, atas bawah, dia tolak. Terus dapat A.
Equation 1 minus equation 2. T potong T hilang. 2A tolak 5A jadi 7A. 0.586 tolak 49.05. Dapatlah acceleration dia 6.92 meter per second square. Faham ke? Faham sangat? Halo? Faham Faham saya. Ada, ada apa-apa nak tanya tak? Setakat Newton second law. Nak masuk third law macam kesian sangat, tapi sikit je lagi third law. Nak habiskan ke? Nak habiskan ke tak? Your wish, sir. Tak dengar cakap apa? Je. Tapi orang lain You- okey ke? Cik, siapa tu? Kejap. Siapa tu? Siapa yang bercakap tadi tu? Orang lain okey ke? Nak sambung? Ke dah rasa macam this is too much? Tak tahulah saya sampai tak terkata dah saya. Tak terkata dah. Allah. Okey, tak apa. Kalau you rasa you dah tak terkata apa-apa, jangan risau. Benda boleh bincang. Okey. Saya pun tak naklah meneruskan lagi, takut you dah jadi biol kejap lagi. So kita cuba jawab satu soalan supaya kita nampak sikit dia punya flow cara jawab tu, dan kita tahu apa masalah dia di kemudian hari. Cuba satu soalan number soalan pun senang lah pula. Cuba nombor 9. Okay, cuba soalan nombor 9 Two block M1, M2 connected with each other, move together with acceleration 3 meter per second square. Cari T1 dengan T2. Saya bagi masa 5 minit sahaja. Soalan ni senang sebab dia bagi A. Selalu soalan suruh cari A. Ini dia bagi A. Ni memang senang lah. Okay. Oh, lupa nak cakap. You kena anggap the friction tu frictionless. Surface tu frictionless. 5 minit dari sekarang. Nanti saya panggil siapa-siapa share. Okay, 5 minit. Saya stop sharing kejap.
Dah siap ke? Dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Dah siap ke belum? Belum tu. Senang je tu, pendek je. Friction pun tak ada. Ha, dah siap ke belum? Sudah. Okey. Siapakah yang bertuah untuk berkongsi jawapan? Siapa lagi yang belum Syuhada dah kan, Syuhada? Oh, Syuhada. Ya. Dah pernah kongsi kan sebelum ni? Dah. Cik, confident dah. Orang lain pula, siapa Anissa belum Anissa Aisyah. Ada ke tak? Anissa Aisyah? Nur Anissa Aisyah. Hello? Ya ke? Share jawapan dekat WhatsApp. Saya nak buka. Dah tak siap lagi. Tak siap lagi. Alah. Siapa lagi? Najwa. Najwa yang excited nak soalan tambahan tadi tu. Najwa lah. Oh, bagus Najwa. Najwa hilang. Kantoi. Dia gelak je. Dia masuk dia gelak je. Dia tak respon pun soalan itu. Najwa. Share lah. Hello? Najwa? Najwa. Share jawapan dekat WhatsApp.
Wih, bergemanya suara dia. Hah? Apa yang tak jumpa? Sir, Ya, cuba saya sir. you nak volunteer? Ya. Boleh. Ya. Selamat Najwa. Alright, so this is your friend answer. Okay. Jawapan dia dapat ni betul. Betul ke? 6 Newton tu betul. T2 berapa 9 Tapi dari segi drawing, dari segi free body diagram, patutnya kita asingkan. Okay, bila kita lukis tu kita asingkan free body diagram dia. Okay, so yang pertama, body diagram yang pertama kita ada N1, W1 and then tension ke kanan. Okay, satu. Yang kedua, kita ada N2, W2. Lepas tu kita ada apa? Hello? Dengar tak saya cakap? Orang lain dengar tak ni saya cakap ni? Dengar saya. Okay, ni lukisan dia kan? Patutnya kita asingkan Dia dah label kat sini tau, T1 and T2. Maksudnya dia dua tali Ada dua tali mesti ada dua tension. Okay, so Giri buat kat sini satu tension sahaja. So secara teorinya salah Giri. Ada dua tali dan tali tu kedua-duanya tak bersambung. Tali ni, objek ni dengan ni. Tali lagi satu sentuh objek tu sahaja. So T2, T1. So ni secara teorinya free body diagram ni salah. Alright, tak apa, kita sama-sama betulkan. Alright, so ada tak orang lain nak share? Kalau tak, saya kena tukar jugalah ni. Ni tak betul ni. Kalau free body diagram salah, automatic. Table pun salah, equation pun salah. So, okay. Ya. Saya nak cuba. Tak apa tu. Share. Share dekat WhatsApp. Itulah pentingnya kita tunjuk jalan kira dekat saya. Kadang-kadang kita dapat jawapan yang betul, tapi jawapan yang betul tu kebetulan je. Secara teorinya salah. Kalau dapat soalan lain mungkin salah. So sebab itulah kalau saya minta volunteer lah. Waktu itulah nak check. Waktu lain saya nak check seorang-seorang memang penat lah. Okay, so ni member you buat. Siapa ni? Syafiq punya Saya tak lukis jadual. Tak apa, sekejap kita tengok betul tak. Okay, so langkah pertama dia buat free body diagram. N1, W1. Mana dapat W1 20 Newton ni? 2 kg. 2 darab 9.81. You tak, kita pakai G 9.81 Jangan ambil 10 Okay, tak apa, tu pembetulan pertama. Kita punya G 9.81, jangan ambil 10. Sekolah menengah kita pakai 10 kan. Pakai kat metrik kita pakai 9.81, spesifik sikit. Okay, lepas tu kita ada tension 1 ke kanan, betul.
F ni apa? Friction. Tapi tak ada. Tak ada friction. Kalau ada friction kita tak boleh jawab sebenarnya. Gambar dia terbalik yang bawah tu. Katanya Sekejap. bukan satu. Korang dengar tak ada aku mengamuk tu? Aduh. Dengar. Okay. So abaikan je anak saya tu. Saya habiskan soalan ni, lepas tu kita stop lah. Tak larat lah, saya penat. So tension 1 ke kanan, friction ni tak ada lah patutnya. Okay, sebab frictionless. Kalau ada friction, kita tak boleh jawab soalan ni kita tak cukup maklumat. Okay, so part ni tak ada. So bila part ni tak ada, equation dia akan jadi apa? Objek tu akan gerak ke arah kanan. A nya ke kanan. Okay, saya rasa better saya lukis lah kot. Sebab you punya jawapan ni tak apa nak tepat, takut nanti ada orang salah faham. Saya lukis Thank you pada yang share. Thank you. Saya appreciate. Okay, so objeknya macam tu. So yang pertama kita ada weight 1, kita ada normal 1. Aduh, anak aku datang lagi seorang. Tension 1, friction tak ada. Okay, objek tu gerak ke arah kanan. So A nya ke sana. So automatik terus lah. T1 sama dengan M1A. Sebab X hanya ada satu je. T1 je lah. T1 sama dengan M1A. Betul? Betul. Lepas tu masuk nilai je lah. T1 dia dah bagi berapa kilo atas tadi? 2 2 A pun dia dah bagi. A sama dengan 3 kan? 2 darab 3 dapat 6. Settle 6 Newton. Objek tu ada normal, ada weight tu, ada tension tu. Lagi apa lagi? Ada lagi satu force. Apa? Tension 1. Tension 1 ke mana? Kiri. Ke kiri. Sebab ada tali Objek tu ni dekat dia ada 2 tali. Satu tali ke kanan, satu tali ke kiri. Bila you tarik dia ke kanan, mamak ni pun tarik dia juga. Kan? So dia ada 4 forces. Okay. So A nya ke kanan. Kan? Betul tak? Benda tu gerak ke kanan kan? Betul. So siapa yang betul tu? So T2 akan jadi positif lah. So T2 minus T1 sama dengan M2A. Kenapa saya tak buat paksi Y? Ni pun paksi Y juga saya tak buat juga. Sebab apa? Sebab tak ada faedah Sebab dia kosong. Sebab N tolak W1 akan dapat kosong. So N sama dengan W1. Tu je lah. Tapi dia tak tanya N kan. So tak ada point lah. So kita ada equation ni. T1 dah ada 6. Masukkan je lah. T2 sama dengan M2A plus 6 lah. Kan? M2A berapa? M2 berapa kilo? 3 3 A pun 3. Tu 9 tambah 6 dapat 15 Newton. Soalan ni very simple lah. Okay. Simple sebab dia bagi A. Lepas tu komponen dia ada satu je. X je. Acceleration. Friction pun tak ada. So memang senang kira lah. Kalau ada friction kat sini, equation ni akan jadi apa? T1 minus F kan? Sama dengan MA. So ada 2 unknown. Kita kena buka F ni. T1 minus mu N. Kita dapat N daripada sini. N sama dengan mg. Tapi mu dia tak bagi. Sampai sudah tak boleh jawab kita. Sebab tu dah kita kena anggap friction tu frictionless. Okay. Soalan tu tak lengkap lah. Sepatutnya dia bagi tahu lah benda tu frictionless. Boleh faham ke? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. So saya rasa
kita stop kat situ dululah. Saya pun dah serabut dengan anak-anak yang duduk nangis pada pagi tadi lagi ni. Anak bodoh orang penat, kau tahu tak? Okay, siapa ada niat nak kahwin awal tu? Ada tak? Saya tu. Yang pertama, ajar bersabar. Benar. Tak nak tidur satu hari. Okay, dah lah. So, boleh cuba jawab soalan tutorial yang lain yang sebenarnya mostly dah boleh jawab lah. Semua soalan tu dah boleh jawab, kecuali ada 1-2 soalan je kot soalan tutorial tu yang akan pakai Newton third law yang kita tak belajar lagi. Yang lain tu semua dah boleh jawab lah. Alright, so esok kita habiskan sikit lagi. Okay, so thank you for your passion. Saya yang keluar kejap ada thank you. So guys, see you tomorrow lah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.